Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengar ke? Dengar. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Rabbana afri alaina sabran wa sabit aqdamana wa sunna ala qaumil kafirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur kita banyak-banyak pada Allah. Dengan izin dia, dengan rahmat Allah Ta'ala, himpunkan kita pagi-pagi ni. Boleh tinggal bantai apa, boleh mata sini, kira okey lah. Lok-lak macam mana pun, tapi kita kira boleh jegin nak tengok mamak ni, kira okey lah. Alhamdulillah. Bukan senang tu, nikmat nak sembahyang jemaah, nak duduk, nak dengar kuliah ni, bukan calon-calon orang. Kira apa ni okey lah. Nampak tak? Hari ni, kalau ikut hadis kita, tajuk kita solat sunat, kan? Tajuk kita solat sunat. Pasal ni di rombongan mai daripada Subang mai. Sini tuan kan? Kumpulan bidadari. Nama depa kumpulan bidadari mahabbah. Hari ni kita ambil satu tajuk sempurna dengan apa nama Muharram. Sempurna dengan Muharram, kita lompat tajuk tu. Apa jadi? Nampak dah muka ustaz, nampak? Bagi cerah lah. Pagi-pagi kan. Kita tengok satu tajuk hari ni. Saya nak tarik ni. Satu tajuk hari ni, muka surat 853. Mana pergi? Muka surat 853, Kitab Bulughul Maram, muka surat 853, hadis 1484. Hadis 1484. Dapat dah? Kitab Bulughul Maram, muka surat 853, hadis 1484. Kita ambil hadis ni sempurna dengan Muharram. Sempurna dengan Muharram. Sahabat Nabi nama dia Mughirah. Ketua Muslimat sampai. Datin Jamilah sampai. Alhamdulillah kan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kita tengok sahabat Nabi nama dia Mughirah. Tolonglah, walaupun kita main kuliah, kadang-kadang setengah orang dia main kuliah ni dia target dapat pahala aja. Betul. Tapi dalam masa kita duduk di zaman mutaakhir ni, kita kena fokus ilmu-ilmu yang manfaat, ilmu-ilmu yang betul, ilmu-ilmu yang sahih untuk kita beramal. Bila kadang-kadang kita beramal dengan satu benda, amalan tu sendiri kita tak tahu, dia akan menyusahkan kita. Pasal tu nak mengaji ni, nak bagi reti yang mana hak, yang mana batil, yang mana betul, yang mana tak betul, yang mana yang kata sunnah Nabi, yang mana bukan sunnah Nabi. Kita ambil seorang sahabat Nabi nama dia Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni salah seorang sahabat Nabi. Jenis Nabi SAW, kalau Nabi nak bermusafir, Nabi nak keluar jauh-jauh, tempat yang berjauh-jauh ni, Nabi akan kutip, Nabi akan ambil sahabat-sahabat dia yang lurus, yang akhlak dia betul je. Dia tak ada kona-kona macam mamak ni. Dia lurus je. Dia kalau mengajak, dia lurus je. Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang jenis lurus. Daripada hadis, daripada mulut Mughirah bin Syu'bah banyak kita dapat. Mughirah bin Syu'bah ni perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Bila Nabi keluar daripada rumah nak musafir sampai Nabi patah balik, dia boleh cerita apa yang berlaku dekat diri Nabi. Apa hukum yang kita boleh ambil. Kita kalau bermusafir ni, salah satunya kita boleh ambil banyak manfaat daripada Mughirah bin Syu'bah. Bila nak musafir saja, ingat seorang sahabat Nabi, nama dia Mughirah. Nampak tak? Dan dia orang yang lurus, bagus. Dan Nabi SAW, Nabi sebut, orang yang nak bermusafir ni, doa dia mustajab di sisi Allah. Tak ada perantaraan di antara dia dengan Allah. Sepanjang musafir, jangan buka lagu-lagu merepek. Jantung Allah buka dah, ya Allah. Habis leke buka Quran, buka zikir. Nak bagi hidup. Bila umur dah lanjut macam ni, kena jinakkan hati dengan Quran. Pasal Quran sebagai syafaat. Sudah pada sakit baki hidup kita. Kalau tak ubah lagi, susah. Kita akan susah. Kita hidup dalam dunia ni punya panjang Allah bagi, subhanallah. Nampak tak? Maka Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, apa kata dia? Dia kata apa? Wallahi, kita ambil hadis daripada Mughirah bin Syu'bah. Dia kata, bila aku perjalanan musafir dengan Nabi SAW, aku tengok Nabi ambil wudu. Aku tengok yang kata Nabi ni ambil wudu. Bila dia ambil wudu, subhanallah, dia batal. Nabi batal. Dan Nabi pakai khuf. Khuf tu kita kata kasut kulit, stocking kulit. Nak kata macam mana, apa tak tahu apa ni. Khuf tu stocking kulit. Tahu tak? Tak tahu nak cerita dah. Tempat kita ada musim sejuk, dia tu serlum pakai benda tu. Dia ambil wuduk, dia pakai. Dia macam stocking kulit. Dia boleh pakai jalan rumah. Tapi dengan syarat dia mesti atas pada buku lali. Atas pada buku lali. Peguam baru sampai. Muka surat 853. Kuliah subuh lambat-lambat mengantuk. 853 hadis, muka surat 853. Datin Jamilah, muka surat 853, hadis 1484. Kan 1484 dia baru sampai. 853. Baik. Nabi SAW bila Nabi bermusafir, kata Mughirah bin Syu'bah, kita perjalanan musafir ni banyak hadis kita ambil daripada Mughirah bin Syu'bah. Apa kata dia? Wallahi, kami bermusafir dengan Nabi, aku tengok Nabi ambil wudu. Bila batal wudu, Nabi pakai kasut khuf tu, stocking khuf tu, atas dengan syarat atas pada buku lali, atas daripada buku lali. Tiba-tiba batal wudu Nabi, Nabi tak buka pun tu. Kedua-dua tangan Nabi sapu. Ni kata, inilah kaki. Kedua-dua tangan serentak. Dia bukan basuh tangan, dia bukan basuh kaki kanan dulu, kiri dah. Bukan macam tu. Dia ambil kedua-dua tangan sapu. Daripada sini sapu sampai kata buku lali. Serentak. 1, 2, 3. Macam duk exercise pagi-pagi ni kan. 1, 2, 3, 1 kan, pagi-pagi. Kadang-kadang apa nama subuh tak semayang, exercise. Bodoh. Apa nak contoh. Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, dia kata aku nampak Nabi bila batal, kedua-dua tangan dia sapu 1, 2, 3 sampai ke buku. Itulah cara sapu dia. Nabi tunjuk hadis daripada Bukhari, Imam Muslim, semua hadis yang sahih. Dok mai cerita dekat kita daripada Mughirah bin Syu'bah. Satu. Yang keduanya, ulama kata hadis berkenaan dengan stocking langsung tak ada. Nama dia Jarabain, tak ada. Tapi semua hadis yang kita ambil daripada stocking lah, yang tu lah, yang ni, yang adik-beradik stocking ni, semua ni dia kias hadis daripada Rasulullah SAW. Pasal tu setengah di kalangan ulama hadis ada segolongan sikit je, segelintir je. Macam Daud Al-Zahiri, bagi dia mesti khuf, mesti kasut kulit tu. Dia tak boleh dengan apa nama stocking, tak boleh. Tapi sebahagian besar ulama hadis bersetuju mengatakan stocking boleh, selagi mana sifat stocking tu dia tebal, dia tak nampak kulit, dia tak berlubang. Nampak tak? Dan stocking tu mesti atas daripada buku lali. Kalau kita ambil wudu, kita pakai stocking gatai. Ada satu nama stocking gatai. Stocking gatai ni di bawah daripada buku lali ada bola satu. Tergedik-gedik bola tu kita pakai daripada. Betul tak betul? Kita bawah daripada tu nama ada stocking gatai. Kita pakai stocking tu,
bila ambil wuduk kita kena keluar balik. Pasal dia bukan atas pada buku lali. Bila atas pada buku lali, stoking terbaik atas buku lali boleh sapu. Boleh kita sapu bila mana kita dah ambil wuduk, kita pakai stoking, batal sapu atas tu saja. Tak perlu lagi kita nak buat keluar dia. Tak perlu buat keluar dia. Dan kalau ditakdirkan stoking yang kita pakai tu berlubang, himpun berlubang tu kata Imam Nawawi sebesar ibu jari pun tak boleh. Sini berlubang, sana berlubang, sini berlubang, kita himpun lubang dia tu sebesar ibu jari pun tak boleh. Ini semua mai daripada hadis Mughirah. Tanpa dia kita pun tak tahu. Lepas tu mai pula di kalangan orang perempuan pula Aisyah, ya Rasulullah, macam mana pula dengan kami? Macam mana dengan kami? Kalau laki-laki pun dia pakai serban, dia sapu atas serban saja. Kalau laki-laki pun dia pakai serban, sapu atas serban saja. Serban ni ada dua cara, sama ada sapu atas serban ataupun dia tolak sikit. Dia tolak, dia sapu dari sini, dia sambung. Ataupun dia tak mau, dia ambil satu jolok kat sini, bagi tengah sekurang-kurangnya 3 helai bagi pendapat Imam Nawawi. Nak sama ada atas ni kita nak sapu pun boleh, ataupun kita tolak sikit bagi kena sini sikit, sambung, ataupun ambil macam ni boleh. Kalau laki-laki pun macam tu, tambah orang perempuan masak aurat, tambah orang perempuan dia pakai tudung. Badak ni pakai tudung biasa, tudung yang dia pakai tudung macam ni, dia tarik kot sini, dia pusing kot sini, tak sampai pada. Okey, dia pakai tudung. Bila dia pakai tudung perempuan, tiba-tiba ya Allah Tuhan, dia dah ambil wuduk, dia pakai tudung semua cantik, nak pergi IKEA ni, enggak ada. Tiba-tiba batal, ya Allah batal. Dia nak ambil wuduk, bila ambil wuduk benda pula terdedah. Jangan buka aurat dia, jangan bagi orang nampak berdosa. Oleh sebab tu dia nak ambil wuduk, tempat tu sempit macam tu. Apa macam mana cara dia? Dia nak ambil wuduk, matang kepala, dia tak payah buka tudung, sapu atas kepala aja. Pada Allah bagi mudah. Selagi mana ada dalil, pakai. Kalau tak ada, jangan katai. Selagi mana ada dalil yang Nabi SAW tunjuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, sapu atas tu, sapu atas tu, Aisyah sapu atas tu saja. Daripada kalau dia nak buat tantang, nak basuh tantangan, bulat tangan, tiba-tiba dia pakai apa nama, dia pakai kalau tempat yang tertutup, dia nak buka lah, nak buka baju dia pula jenis ketat. Takat ni je, dia tarik takat ni je, basuh tang sini, yang sebakinya atas ni je. Kalau dia tak mampu nak buka depan orang, sapu saja, habis cerita. Jangan dia buat macam tai pusong. Tak payah, dia sapu atas kepala tu, dia sapu atas tu je. Dia pakai stoking dah jelas dah, sapu atas stoking, itu je. Nampak tak? Dan satu lagi, kalau dia kalau dia pergi Mekah atau Madinah, dia batal wuduk, dia nak pergi tempat Sakaratul Maut yang jauh. Jenis fashion, kalau jenis kita ni jenis dosa kentut, mampulah, oi ya Allah, lencun lah setiap kali nak keluar ambil wuduk, dia cuma tayamum je. Kita pun mengaji bab tayamum, di sini dah kita ambil, dah pernah dulu kita mengaji kan bab tayamum. Dalam semua bab tayamum ni, cuma Nabi SAW, Nabi ajak seorang sahabat dia, wahai Ammar, Nabi panggil Ammar bin Yasir. Bila Nabi panggil Ammar bin Yasir, pada masa sahabat semua tengok, wahai Ammar, mas ni aku nak tunjuk kat pasal dia buat tayamum, dia guling diri dia, tu cerita. Nabi kata, buat jadi macam ni, aku nak bagi tahu, tayamum senang saja. Ambil kedua tangan hang, tepuk sekali saja. Ambil tangan kanan, bubuh atas dia, ambil tangan kiri, bubuh atas dia. Lepas tu habis. Hadis Bukhari dan Muslim, Nabi tunjuk kepada Ammar bin Yasir, selagi mana perbuatan tu ada, buat. Kita pun kita batal, orang perempuan dia batal, dia ambil, habis semayang. Macam tak seronok lah. Yang tak seronok tu syaitan, hang tu. I rasa dia bergetak. Nampak tak? Kita nampak macam aku sopak hang orang tak nampak kan. Oleh sebab tu Allah, hadis Ammar bin Yasir, Nabi ajak dekat dia. Nabi tak pernah ajak sahabat Nabi nombor 2, nombor 3, tak ada.
Selagi mana hadis tu ada, ambil. Cuma kita pasal di sini kenapa silat? Hadis silat tu ada daripada Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Dan kita di Malaysia kebanyakannya ambil hadis silat tu. Dia kena sini. Apa dak? Dia kena sampai ke sini. Sampai ke sini. Di situ ulama berbahas. Ulama kata ayat Quran kata betul ilal marafiq. Kalau basuh dengan ayat ataupun air, dia dua perkataan yang sama. Ayat atau air. Kita basuh dengan ayat. Dia kata kalau kita basuh ambil wuduk dengan ayat sampai ke siku. Tapi kalau basuh kalau kita bertayamum, Quran kata tangan saja. Quran kata tangan saja. Dia tak melibatkan siku. Itulah kelebihannya ulama. Itu pendapat yang kedua, pendapat Abdullah bin Umar. Pasal apa Abdullah bin Umar agak berasin dengan yang lain? Pasal masa Nabi ajak dalam majlis dia tak ada. Maka ijtihad dia. Ijtihad di kalangan sahabat. Aku rasa basuh tangan sampai ke siku. Itu nama dia pendapat sahabat. Nama dia Abdullah bin Umar. Berbanding pendapat sahabat dengan Rasulullah sendiri tunjuk, sudah tentulah pendapat Rasulullah kita dahulukan. Ada faham ke? Ni semua hadis ni mai daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dan satu lagi daripada hadis Mughirah ni kita tengok, ulama kata kalau ditakdirkan kalau kita dah ambil wuduk batal, kalau kita pakai serban pun sapu atas tu, kalau orang luka katalah kena accident lebih-lebih lagi lah. Dia dah kena accident, depan baluk dia dah baluk matang kepala ni, sapu atas tu sudahlah, jangan buat kiamat. Ni nak buat dengan ayat. Pasal benda ni pernah berlaku kat sahabat Nabi. Dia balik daripada peperangan, luka kepala dia, luka punya banyak, seluruh kebanyakannya anggota dia semua berbalut luka, ya Allah. Akhirnya dia junub, dia kena mandilah. Dia tanya kat sahabat ni, macam mana dengan aku ni? Aku duk luka, duk sakit, dalam sama aku junub, nak buat macam mana? Tanya kat sahabat kata hang kena mandi. Sahabat kita kena mandi, dia pun mandi, duk satu mati. Akhirnya peristiwa ni didengar oleh Nabi SAW. Nabi awak nak keluarkan fatwa macam tu. Pasal apa buat keadaan macam tu? Bila dia dah luka, Nabi kata sapu sudah, aku tak suruh mandi pun. Nampak tak? Nabi mengamuk lah, ya Allah. Nabi marah sangat-sangat atas ijtihad perbuatan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka oleh sebab tu kalau orang luka, dia balut sini. Ustaz, saya balut dah, kalau dah kena balut dan luka sekali, sapu sudahlah. Sapu saja atas tu, jangan buat kiamat. Saya dengar kata ni. Lepas tu ada pula fatwa mengatakan sepanjang dia sakit, dia bertayamum, maka lepas pada esok ni dia sihat, dia kena qada balik. Tak payah qada lah, tolonglah. Semua kita yang ambil wuduk dengan tayamum ni, esok ni bila kita sihat, tak payah qada, dia semayang yang sah. Faham tak datin-datin? Mengaji ni biarlah clear. Mengaji ni kena faham betul-betul. Bila mengaji berlubang-lubang ni lah masalah. Bila kita mengaji satu bab tu, tengok betul, banyak. Jenis kuliah subuh ni senang masuk, belum makan lagi senang. Bila kuliah maghrib dia susah, macam-macam otak macam-macam dia masuk. Kuliah subuh ni bagus, bila cakap tu dah dengar, padahal pun tidak dengar. Ni rahmat kuliah subuh pada. Ya Allah, alhamdulillah lah. Okey, habis bab tu. Sekurang-kurangnya bila orang sebut tentang Mughirah bin Syu'bah ni, banyak benda dia cerita perjalanan bermusafir. Bila musafir saja tu lu ingat satu nama, nama dia Mughirah. Kita pun dah, ya Allah, dah besar panjang macam ni, dah Allah bagi umur yang panjang-panjang, sebut tua sensitif kan, besar panjang dah. Adik kita pun, ya Allah, bila musafir Tuhan bagi angkat tangan Tuhan, hang janji kata doa yang mustajab, doa yang tidak terhalang, tolonglah ya Allah, satu je aku minta, semua hang bagi kat aku hebat, harta benda dunia ni semua aku dah rasa dah, cuma aku nak rasa kemanisan Islam dan iman. Allahumma ya Allah, iftah lana qulubana, Tuhan bukalah pintu hati kami, sudurana alal Islam wal iman, bukalah pintu hati kami ni, hang tolonglah bagi Islam dekat kami, iman dekat kami, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Semua nikmat dunia ni kami dah rasa dah, cuma tangi nak rasa kemanisan iman, tolonglah bagi kat aku ya Allah, tolonglah.
Pada kita angkat bila berjalan musafir minta, ya Allah Tuhan, kadang-kadang aku cuai jaga anak-anak aku terlalu sangat dengan akademik. Aku tengok satu habuk Quran tak boleh baca, satu semayang tak boleh jaga. Esok ni kalau apa-apa jadi kat aku, anak ni boleh dan nak sentuh jasad aku, nak mandikan aku, nak kapankan aku, nak semayang untuk aku, dia sendiri nak sentuh, nak letak di liang lahat dia. Esok ni bila ada kambuh, dia lah nak doa dekat aku. Kalau aku matilah, tak ada satu zuriat pun, Allah tak ada apa untuk aku. Angkat tangan doa. Bila musafir tu angkat tangan tengok muka anak, ya Allah, belakang semua anak-anak aku. Allahu Akbar, tengok lelaki aku pula kalau dia pakai tudung semua pokok bunga atas kepala. Allah Akbar. Aku pun tak tahu nak macam mana, tengok dia Ghaflah, tengok anak Ghaflah. Bila dia balik satu macam terketak-ketak, tergedik-gedik, ni ke aku dapat, ni ke aku dapat, ya Allah. Kita kena risau, ni ke aku dapat, ya Allah. Sebelum aku mati lagi aku tak nampak pun, ya Allah. Yang kata apa nama, rumahku syurgaku. Rumah punya besar nak mampu pada, tapi tak ada nur, tak ada apa. Cuma kita ada perasaan sendiri. Masuklah rumah sakit kepala otak, keluar lagi pakai koyok. Contoh, ada faham? Oh, sudah subuh ni senang cakap rasa Allah rasa lega pada sambung hadis. Apa kata Mughirah? Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah bin Syu'bah, wallahi aku bersama-sama dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Innallaha harrama alaikum. Selalunya ulama kata innallaha harrama alaikum. Hadis ini berbentuk bila Nabi sampai ke bumi Madinah. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke Madinah, banyak mulut lidah Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan ke atas umat aku. Ulama nanti ambil hadis ini sempena dengan Muharram. Pada hijrah Rasulullah daripada bumi Mekah ke Madinah, Nabi sebut pada golongan Ansar, ya Ansar. Nabi suka golongan Ansar ni, Nabi suka sangat-sangat. Sangat-sangat Nabi suka, ya Allah. Bila Nabi nak berperangan Badar, bangunlah sahabat Nabi nama dia Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az bangun, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hang jangan bimbang ya Rasulullah, kalau hang ajak kami berperang ya Rasulullah, kami akan ikut dengan hang. Kami tak benarkan hang seorang-seorang. Kami semua golongan Ansar, tidak berkecuali seorang pun kami tidak akan tinggal bersama denganmu ya Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az. Nabi kata, kalaulah ada di kalangan umat aku yang akan terlepas daripada himpitan kubur, beliau adalah Sa'ad bin Mu'az. Allahu Akbar. Apa kena dengar cerita Sa'ad bin Mu'az? Orang ni orang yang gila dengan apa nama? Gila dengan wakaf. Nak ambil harta, nak bagi kat Tuhan, nak ambil harta, nak bagi kat Tuhan, terutamanya tanah. Kita asal usul kita daripada tanah. Betul tak? Asal usul daripada tanah. Banyak khidmat tanah ni untuk kita. Kita makan pun hasil tanah, daripada gandum, yang tu semua daripada dia. Tanah, hubungan tanah dengan kita ni banyak sangat. Dan nak letak jasad kita pun tang situ juga. Maka dia, bila kita beringat dengan dia, selalu ingat dengan dia, Allah, dia takkan impik kita. Beliau adalah Sa'ad bin Mu'az. Maka Nabi cakap dengan golongan Ansar bila Nabi sampai di bumi Madinah, innallaha harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan ke atas umat aku. Yang pertama, ingat. Nabi kata kepada golongan Ansar, ingat bila Nabi sampai di Madinah, apa dia? Uququl ummahat. Tolong jangan derhaka kepada ibu-ibu kamu. Tolong jangan derhaka kepada ibu-ibu kamu. Tolong jangan derhaka pada ibu-ibu kamu. Hadis ni umum sangat-sangat. Mai hadis yang lain mengatakan, tolong jangan derhaka kepada mak dan bapak kamu. Tolong jangan derhaka pada mak dan bapak kamu. Tengah Nabi kata macam tu, mai sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, mak aku ya Rasulullah ambil harta aku. Bila bapak aku mati, bahagian aku tu mak aku ambil ya Rasulullah. Maka boleh tak aku nak tuntut ya Allah harta aku di pengadilan, di pihak qadhi nanti? Nabi kata boleh hang tuntut. Hang boleh tuntut hang bila mak hang ambil. Lama kemudian maka Nabi SAW tengok benda tu jadi pelik pula dah. Maka Nabi kata, wallahi diri hang sendiri milik mak hang. Harta hang sendiri milik mak hang. Walaupun ada hadis yang pertama macam tu, mai hadis yang kedua Nabi kata apa? Sesungguhnya diri hang milik mak, harta benda hang milik mak. Dengan arti kata, ya Allah ya Tuhan, bila kita tuntut harta mak kita, kita bagi berasa sikit dekat dia, kita tetap kategori anak yang derhaka. Walaupun mula-mula hadis Nabi kita boleh tuntut, yang kedua Nabi kata, ya Allah, diri hang tu sendiri milik dia.
Diri hang duduk dalam perut dia 9 bulan. Dia duduk bawa hang. Nampak tak? Hang tak boleh terbalas. Hang hutang dengan dia banyak. Bukan setakat tu setitik susu masuk dekat dia, hang tak mampu nak bayar. Hang tak mampu nak bayar. Nampak tak? Walaupun dia ambil harta hang, hang tu hutang dengan dia lebih daripada tu. Allahu Akbar kabira. Maka Nabi SAW kata, diri kita, harta semua milik mak. Walau macam mana kita nak tuntut dengan baik, kita tengok macam berlaku dekat Kelantan dulu. Dia tuntut, dia Allah pergi ke mahkamah. Dia kata bila bapak mati, mak duduklah di rumah tu, ya Allah. Itu rumah hak adik-adik, itu semua hak anak-anak pun ada, tapi mak duduk sorang-sorang rumah tu. Bila pergi ke mahkamah, mak tu pun kata, betul, saya tahu rumah ni rumah bapak depa. Saya pun ada bahagian, depa pun ada. Tapi saya akan bagi rumah ni kat depa bila saya meninggal nanti. Depa nak ambil rumah ni, depa nak jual, tak mana saya nak duduk. Saya nak duduk rumah arwah ni, nak duduk sebenarnya arwah ni selagi mana saya ada. Saya minta kebenaran ke anak-anak. Mak nanti bagi, mak nanti bagi bahagian hampa ni. Kalau hampa nak jual rumah ni, mak nak duduk tak mana, mak tak mau duduk dengan hampa, mak nak duduk rumah bapak hampa. Cuma mak minta saja, lepas mati yang ambil balik. Itu tuntutan macam tu tak sepatutnya. Kita kategori anak yang derhaka. Nampak tak? Kena jaga sangat-sangat. Pasal Allah Ta'ala kata, ridallah rida walidain. Aku Tuhan, dalam hadis berlambak, aku Tuhan, aku redha dengan hang kalau mak bapak hang redha. Kalau mak bapak kita tak semak dengan kita, mak bapak kita elok dengan kita, susah Allah nak bagi amalan. Pasal tu dengan mak dengan bapak ni bagi clear. Kita kalau tak cantik hubungan dengan mak bapak, kehidupan dunia Allah bagi penat dekat kita. Ulama Sayyidina Ali kata apa? Ulama berpesan, ulama kata kalau nak ilmu, ra'ikan tok guru. Kalau nak apa nama dunia, harta benda, kesenangan dunia, ra'ikan mak bapak. Allah akan bagi mata'ud dunia, segala isi dunia nak akan bagi kat hang. Pasal hang tu taat dekat mak bapak. Kalau mak bapak kita terasa sikit dengan kita, susah lah oi, hidup kita susah. Faham kau oi? Susah hidup kita, hambat lah macam mana, buat macam mana. Dengan mak ni habis. Sampai turun ayat Quran, Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Aku Tuhan, aku redha dengan hang. Hang nak sembah dekat aku, hang nak rokok dekat aku, hang nak sujud dekat aku, hang nak tawaf dekat aku, hang nak berdoa dekat aku. Apa pun aku ambil kira mak hang. Aku ambil kira bapak hang. Kalau mak hang sendiri tak cantik dengan hang, mak sendiri tak redha dengan hang, bapak terasa dengan hang, hang jangan mimpi semua hang buat tu aku nak kabul. Aku tak mau tengok semua tu, kata Allah. Quran very clear. Wala taqullahu ma'uf. Jangan kata kat dia macam tu. Pun tak boleh. Faqul qawlan karimah. Cakap baik-baik dengan dia. Nak tegur, nak apa sekalipun, aja. Hang mampu hang. Fala junah. Tidak ada rahmat hidup hang. Hang bagi dia merasa sikit je. Sampai satu Nabi kata, ialah semua perintah dia selagi mana, semua perintah mak kita, bapak kita, selagi mana tak melanggar syarak, ikut. Larangan dia kata, selagi mana tak melanggar syarak, ikut. Contohnya mak kita kata kat kita, nak pi ambil sak bantai, selimut apa semua tu, tilam pi jemuk kat tengah panas. Mak kita cakap macam tu, dia mamai, dia bangun pukul 12 malam. Mak dia kata, nak pilah sak nak moy. Kita pun kalau ikut Nabi, perintah dia buat dulu. Bukan kita, mak tengah malam ni mak. Ya Allah, hang tetap anak derhaka. Hang tetap anak derhaka. Apa pun perintah dia buat dulu. Ambil tilam bila letak. Lepas tilam bila letak, mak tahu tak pukul berapa ni mak? Ada satu tau, Ustaz tengok, dia selalu usik mak dia. Lalu ni mak dia meninggal dah. Ustaz dah ikut program dia tu usik mak dia selalu. Dia dengan mak dia dah tua, dia usik, mak makan apa mak? Ada seorang tu, apa nama, Ustaz ikut program dia. Dia punya sayang kat mak dia, subhanallah lah, sampai meninggal mak dia. Kita pun kata, mak lah ni tengah malam mak nak suruh jemuk tengah panas semua tu pasal matahari. Ya, matahari nak dah boh lah. Mak lah ni pukul 12 malam. Mak, betul ke? Mak nak suruh bantai semua letak kat di luar. Kita nak tidur ngapa? Mak nak tidur ngapa? Lah, aku ingatkan tengah hari. Nampak tak? Kita buat dulu perintah tu, baru kita pujuk dia. Itulah kategori anak yang tak derhaka. Masa dia suruh kita pun, ya Allah tegur, mak tak betul lah tu mak buat macam mana ni? Hang tetap anak derhaka.
wala taqul lahum ma'uf. Jangan kata dekat dia Allah. Memang challenge dalam hidup kita sangat-sangat kalau Allah uji dengan mak yang di akhir hayat dia cari pasal dia nak menentukan syurga untuk kita. Kita kena ingat masa kita kecil dulu macam-macam kita buat. Dia dah bubuh, dah siap, dah semua, dah benda-benda kita masuklah kereta, elok duduk, kita berak, ya Allah. Dia dah pakai tangan dengan lotion, semua cukup dah. Makna Allahu Akbar. Kamal, apa buat Kamal? Mak dah pakai cantik dah ni, ya Allah. Aku nak masuk wilayah, aku nak kena buka ni semua balik, buka stoki aku semua. Nampak tak? Kita kena ingat macam mana mak kita susahkan kita susah mak kita lebih pada tu. Kadang-kadang kita tanya, ya Allah, orang tua ni kalau aku pening kepala lah, kita tetap orang yang tidak duduk di bawah rahmat Allah. Kita petikai tentang mak kita, kalau mak aku main di kamu lah. Aku masalah kalau mak aku main, laki aku tak suka. Pasal dia main suka beletiak, suka tegur. Diam sudahlah, bukan rumah dia. Oh, nanti susah. Anak macam ni dia akan susah dalam hidup. Yang keduanya dia akan dapat zuriat keturunan. Anak dia akan buat kat dia. Anak dia akan buat dekat dia. Dia pun tidur tak senang. Tengah malam tak balik lagi, tak tahulah. Kita tegur macam mana pun dia kata macam-macam gaji. Mulalah. Masa tu kita merasa tak tahulah, ya Allah. Allahu Akbar, tegur dia balik punya tegur. Tak ni dia hampas bombam. Kita nak tegur. Sampai jadi mak bapak takut dekat anak. Dan takut dekat anak. Ni semualah Nabi bagi tahu. Bila Nabi sampai di Madinah, Nabi kata tolonglah ya Allah. Pada Nabi kata taatlah kepada mak bapak. Jangan derhaka dekat mak bapak. Susah orang dekat mak bapak ni, hidup dia susah. Kita try the best lah, sekadar mampu kita. Selagi mana ada mak kita raih. Macam besok kita nak sambut Muharram kan, nak sambut Muharram, cuti pula besok. Kita kata besok cuti aku nak panggil lah semua orang makan pagi dengan mak sekali. Masing-masing buat main polak. Dini buat kari pap, dini tenyih apakah, dini buat apa nama tu yang gulung-gulung warna hijau tu, ketayak. Pandai kan. Dia buat ketayak. Dini masing-masing buat main. Aku rasa nak makan pagi dengan mak lah. Kita pagi-pagi ni nak sambut Muharram ni, mainlah kita panggil makan dengan mak. Sebelum kita makan, kita dakak mak-mak nak sambut tahun baru ni, mintalah ada keberkatan daripada mak-mak. Mak ampun cik mak nah, mak jangan terasa mak minta maaf lah. Cik ni main daripada keturunan mak juga, duk marah-marah ni pun ada sikit darah daripada mak. Mak melawak dengan dia, dakak dia peluk mak, tolong mak. Kadang-kadang cik kasar dengan mak jangan terasa, minta sangat-sangat dengan mak, peluk dia. Pagi-pagi sebelum kita makan, kita letak dia dulu. Apa dah? Kita raih dia. Pasal kita dengar kata hadis Muharram ni, Nabi bila sampai di Madinah, Nabi nak sangat-sangat golongan Ansar dan Muhajir, tolong jangan derhaka pada mak bapak. Tolong jangan derhaka pada mak bapak. Pasal tu kadang-kadang bila kita buat apa nama happy birthday kan, happy birthday to you, happy birthday to you, takkan lah ni lepas tukar lagu lain pula, Allah selamatkan kamu. Kan bikin sebelum apa-apa nak bikin kan, mak kita buat main nak oh ini hari jadi pada bila letak kek tu, maka kita pun kata hari ini hari jadi aku. Sepatutnya orang yang kena potong kek ni adalah mak aku. Ni lah mak yang melahirkan aku hari ini. Ambil mak kita, suruh dia potong kek kita, bukan kita potong. Kita nak ingatkan hari ini aku lahir daripada perut ni lah keluarkan aku. Subhanallah. Maka kita kalau boleh Muharram ni, banyak benda nak cakap masalah ummahat atau abawai, mak bapak ni. Jangan derhaka dekat dia, susah hidup kita daripada. Oleh sebab tu dalam hadis ni Nabi kata, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan ke atas umat aku, ya Allah Tuhan, jangan derhaka kepada mak bapak. Tolong letak mak bapak tinggi-tinggi. Malam ni kita rancang-rancang dengan adik-beradik, mainlah kita ajak mak makan. Sementara nak sambut Muharram ni, kita minta fatahallahu lahu sadrahu lil Islam. Allah nak buka pintu hati kita berkenaan sambutan Muharram ni. Minta sangat-sangat lah, ya Allah ya Tuhan, aku nak jadi anak yang baik pada tahun yang baru. Kita berdoa, kita usaha, kita doa daripada hadis yang kedua. Masa dan nur berjalan cepat. Jangan takut, di sini kalau kuliah subuh ada makan ke? Ada.
Jangan takut. Nanti Ustaz akan berhenti kuliah bila nampak daripada bawah makanan dah siap, dia kata siap, Ustaz berhenti. Jangan salahkan kuliah Ustaz yang lambat kan. Ustaz bergantung kepada signal kan. Bila siap apa lagi tak nampak apa pun. Nak kata roti canai pun tak ada. Apa pun tak ada. Jangan takut pada. Kalau kita makan dalam kuliah kita, makan banyak mana pun makan, tak ada kolesterol, jantung tak ada, kencing manis semua tak ada. Berkat. Makan banyak mana pun di kuliah dia tak akan mati. Pada ada faham tu? Tak faham tambah hangguk sudah, memang lambat faham kan. Yang kedua dia kata kat sini, wa'adal banat. Yang kedua hadis ni. Hadis ni dia kata kat kita, ya Allah Tuhan. Hadis ni dia kata wadal banat. Nabi sampai di Madinah, Nabi kita jangan dapat anak perempuan pergi tanam anak hidup-hidup. Hari ini fitnah yang paling besar sekali berlaku kepada Sayyidina Umar. Kebanyakan orang katakan Umar kalau dapat anak, dia ambil anak, dia tanam hidup-hidup. Hari ini fitnah yang besar dekat diri Umar. Sampai hari ini Allah tersebar, kebanyakan yang cerita hadis ni adalah Syiah. Kalau kita takkan jumpa satu riwayat yang sahih, ulama-ulama hadis memang bantah betul-betul kalau kita nisbahkan perbuatan ni pada Umar. Sedangkan dia perbuatan dilakukan oleh orang dulu, nama dia sahabat dulu yang jahil, nama dia Qais bin Hashim. Bukan Umar, Qais bin Hashim. Buku ni ada syarah, dia bagi betul balik. Bukan Umar. Sampai kita kata Umar berdoa ke Allah, ya Allah. Umar berdoa ke Allah, angkat tangan, ya Allah, ya Allah, angkat tangan, ampun dosa aku, tak ada perbuatan aku pernah tanam anak aku hidup. Semua tu tak betul, riwayat tak ada. Di Malaysia ni banyaklah hadis-hadis ataupun sirah-sirah yang merepek ni memang international. Macam Umar bunuh anak lah, tanam anak hidup-hidup. Lagi satu, kalau kita pergi Mekah, kita kata ayat Zam-Zam tu punca daripada kaki Ismail menangis buat kaki pancuk ayat. Pandailah hang. Dalam Sahih Bukhari, Muslim kata Jibril yang main Jibril kata dekat Napa Siti Hajar, sah, cukup berhenti, cukup 7 kali berhenti. Maka Jibril ambil sayap dia, jolok masuk sayap dia, satu sayap masuk, dia keluar balik sayap tu yang terpancuk ayat. Jibril yang berkeluar ayat, Ismail dapat nama. Ada faham? Sampai kali ni lah kadang-kadang bernama Mu'asasah pun ajak Ismail mau katok dengan hang, nampak tak? Ni semua kita kenapa betul? Banyak benda, ya Allah. Cerita-cerita yang karuk ni banyak sangat-sangat. Allahu Akbar kabirah. Maka dia kata kat sini, Nabi kata tolonglah, tolong jangan hina anak perempuan dulu, ya Allah Tuhan. Martabat orang perempuan ni memang tak ada nilai, tak ada apa langsung bila beranak anak perempuan, terutamanya anak perempuan yang apa nama, anak sulung. Dia kata sial lah, sial, perempuan tu sial, rumah ni sial. Kalau boleh beranak anak perempuan ni memang sial. Tanam dan anak hidup. Jangan bagi tahu ke orang anak pertama ni anak pertama anak perempuan. Sial kalau orang tahu, ya Allah, anak pertama anak perempuan cukupnya sial. Pada tu orang perempuan, ya Allah Tuhan, kena rasa syukur, kena ingat dekat Nabi SAW. Perjuangan Nabi banyak sangat-sangat. Sampai turun surah An-Nisa, nak cerita kata bahagian orang perempuan tu ada. Dan nak suruh semua orang perempuan tolonglah ra'i mereka ni, jaga mereka ni. Nampak tak kasih sayang ada kat mereka. Hampa kahwin orang macam mana? Sudah. Nampak, oleh sebab tu wadat banat. Banat maksud dia kata janganlah tanam anak orang dulu bila ada anak perempuan tak bagus. Satu. Yang keduanya, kalau dia beranak semua dalam rumah tu anak perempuan, bagi dia sial. Perempuan tu pula kalau boleh dia kena benarkan suami dia kahwin lain. Aku ni perempuan yang sial. Sampai kali ni benda tu ada tabiat pada orang Arab, ada lagi. Sakit baki ada lagi. Yang jahil ada lagi, nampak tak? Di tempat kita pun ada juga jenis orang kafir, orang yang bukan orang Islam. Dan ni nak sebut orang kafir yang kuliah pun tak boleh, sensitivity. Orang yang bukan Islam, kafir tak boleh. Orang yang bukan Islam. Sedangkan Quran pun sebut benda tu. Jadi kita kena benarkanlah. Bila Quran kata orang yang bukan Islam, nama dia kafir. Kafir tak boleh kepala otak ha? Tuhan kalau Tuhan kalau boleh, benarkanlah. Nampak tak? Macam kita cerita berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam.
Musa pergi munajat dengan Tuhan. Ini cerita benar, Quran cerita. Dalam surah Al-A'raf, Musa pergi bermunajat dengan Tuhan. Bila bermunajat dengan Tuhan, dia pipi munajat dengan Tuhan, Allahu Akbar 40 hari. Dia balik-balik, sebelum dia pergi, dia pesan kat dua orang. Pertamanya anak murid yang dia sayang sangat-sangat, nama dia Samiri. Yang keduanya Harun. Harun, tengok depan, jaga depan nak. Nampak tak Musa pergi punya seronok. Elok Musa balik-balik bawa makanan. Seronok. Ya Allah, seronoknya aku nak jumpa, ya Allah, dengan anak murid aku, ya Allah, seronok. Dia nak jumpa dengan Samiri, dia seronok balik dengan makanan. Elok balik-balik, ayo kar pula nak sembah puji Allah, Allah. Ni bahasa kita lah, ada faham? Elok dia patah balik, ya Allah, dia tengok Samiri dia pusing. Dia buat apa nama, lembu. Dia buat lembu daripada mah. Lembu tu pula dia pusing, dia sembah. Dia sembah dekat apa nama lembu tu. Dia kata, inilah Tuhan kami. Samiri kata apa? Musa cari Tuhan punya jauh sampai kata bukit tu. Musa bodoh sangat. Sedangkan Samiri ni orang alim yang Musa serah dekat dia. Terkejut Nabi Musa. Sampai dia fitnah dekat Nabi Musa. Musa, Nabi cari Tuhan yang jauh. Tuhan depan mata kita tu lembu tu. Itulah Tuhan kita. Lembu tu semua bagus, cuma susu dia kita ambil makan, lain tak boleh. Sirah ni dah berlaku zaman Nabi Musa. Nampak tak? Allahu Akbar kabira. Maka Nabi Musa kata, itu lembu tu sesat, dia menyesatkan kamu. Kamu akan jadi zalim kalau sembah dekat dia. Sirah macam tu. Tak bolehlah kita kata dia telah bernama memperkecilkan hati bangsa lain. Kepala otak hang. Ini Quran. Apalah ni sampai tahap tu? Tak boleh lah, itu hak kita. Kena terang tentang agama kita. Ada faham? Tu Samiri. Lepas tu pula Nabi Musa main-main. Nabi Musa jumpa Harun. Apa hamba Harun? Dia pergi jumpa Harun, dia tarik rambut Harun. Harun, apa hamba Harun? Aku suruh jagakan rumah aku ni. Awak buat macam ni Harun. Harun kata, sudah Musa, jangan pukul aku lagi. Jangan pukul depan orang. Aku malu Musa. Musa, jangan buat aku macam ni. Dia ambil makan, dia lempak makanan tu. Ini Quran. Benda ni benda cerita Quran. Kita tak boleh lah kata benda tak betul. Tak boleh cerita macam tu. Sensitivity, nampak tak? Tak boleh lah macam tu. Itu cerita yang benar kan. Oleh sebab tu kita tengok di sini. Yang kedua, Nabi kata apa? Wawaddal banat. Jangan tanam anak perempuan hidup-hidup. Jangan. Cerita ni kenapa betul Umar tak pernah lakukan. Yang keduanya, ya Allah, kalau ada anak perempuan, jangan kata sial. Quran turun, ya Allah. Sampai kalau kita ada anak laki-laki atau anak perempuan, agama suruh kita raikan anak perempuan. Pasal geran tanah akan bertukar nama. Esok ni bila dia kahwin, kita tak boleh masuk campur dah. Okey, masa anak perempuan dekat dengan masa tu lah layan dia, masa tu bagi kasih sayang yang kita mak bapak agak lebih kena bagi kat dia. Esok ni dia kahwin, habis. Kita tak boleh masuk campur dah. Tengok Nabi SAW bila kahwinkan apa nama Fatimah dengan Ali. Sampai Nabi satu hari Nabi rindu nak tengok anak dia Fatimah. Maka Nabi kata kat Ali, boleh tak aku nak ziarah apa nama Fatimah? Subhanallah. Masa nak pergi ziarah pun minta izin. Kalau kita aku pergi. Biar aku anak aku, biar aku. Hamba ya Allah. Anak aku kahwin dengan han kat 5 tahun, apa orang pun han tak pergi kat dia. Satu orang pun han tak pergi kat dia. Hamba ya Allah. Biar duduk bahagia sudahlah. Nampak tak? Nabi pi ziarah anak dia Fatimah. Fatimah angkat tangan. Ya Rasulullah. Pasal tangan dia pecah-pecah. Nampak dia pecah. Tapi Nabi tak serang. Ya Rasulullah. Fatimah kata, nak kena bagi-bagi, nak kena buat gandung. Daripada gandung jadi tepung aku dengan Ali. Dua-dua lelaki bini buat sama. Tapi bila dia buat, dia rasa, ya Rasulullah, tolonglah hantar pembantu kat aku. Tolong aku tak larang. Nabi tak Fatimah, bila bangun pagi-pagi nak buat kerja macam ni, cuba bertasbih Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah mudahkan kerja. Nabi bagi rezeki ke anak dia. Cuba banyak zikir, banyak, insya-Allah kerja rumah rasa mudah buat. Subhanallah. Cuba tengok macam mana kehidupan agama. Ini kalau kita dengar sikit anak kita telefon, mak, dia duk kata kat cik mak, kita sebut, duk katakan aku, pak,
Anak Hambo cengengnya mak. Oi, bila kita kahwin anak kita kahwin, Allah, dosa segala anak kita buat tak kena kat kita dah. Semua ditanggung oleh pihak suami dia. Semua ditanggung oleh suami dia. Cuma kita doa. Kita kalau mak bapak ni bagi nasihat lah, tak apalah, hang sabar lah, dah hang berkenan dengan dia, maknya pilihan tak mau, hang suka dia, hang sabar. Nampak tak? Jadi mak bercakap elok-elok dengan dia, dah hang berkenan kat dia, hang kata dia handsome, dia bagus, mak pun setuju lah. Bila hang dah berkenan, hang jangan duduk main telefon kat mak, hang ikhtiar duduk dengan dia, cuba sefahaman dengan dia. Berkawan bertahun-tahun tak nampak, tak bergaduh pun, mak tak bisa dengar bergaduh. Awak kahwin sebulan nak bergaduh, hang jangan bermain beg tu kita hempuk dengan hang balik. Nampak tak? Okay, kan? Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan, yang keduanya, Nabi suruh ra'ikan apa orang perempuan, nak cerita martabat orang perempuan. Pasal tu janganlah kita petikai, terutamanya ada kumpulan sister Islam ni semua duk petikai macam Allah Ta'ala tak adil kepada orang perempuan, tak bagi hak dia. Laki-laki banyak, orang pun tak ada. Tak boleh kita kata macam tu, kita menafikan hak Allah. Kumpulan sister ni kalau boleh jangan benarkan dia hidup atas bumi kita. Nampak tak? Tak benarkan susah kita. Kita kena tarbiyah dia boleh. Tapi jangan kita bagi kepada dia, ada pejabat dia, ada gerakan dia, kita salah. Bila ada macam tu, dia bedak. Kita boleh mengajak dia dalam masa yang sama, kita tak boleh bagi peluang ke aktiviti dia. Dia kata masalah seks adalah satu benda ya Allah bagi lumrah, biarlah. Jangan kita sekatkan orang. Lah ni mai pula isu, dia kata sepatutnya negara kita bagi kebebasan ajaran apa orang nak beramal, biarlah sesat tak sesat, bibi kat depa lah. Bibi kat depa nak sesat, bibi kat depa, kita bagi semua kebebasan, jangan halang orang, bibi. Maka kita pun isytiharkan Syiah tidak sesat. Bahaya tau bila kena Khalid Samad, Khalid ke Samad apa kan nama, Khalid Jaafar ke, sorry kalau salah, sorry, yang dia buat kenyataan kan. Tak boleh macam tu, Ustaz. Ada benda tak boleh lah macam tu. Pasal Syiah ni jangan masuk tempat kita. Kalau boleh, masyarakat Melayu sedang berpecah, kita sedang berpecah. Bila main pula tentang fahaman agama pecah lagi, Allah, sudahlah. Kita duk ambil, saat ni ambil orang Yaman main, ada grup Yaman. Saat ni siapa main, semua main sini, semua nak main tang Malaysia ni. Sudahlah, kita dengan cara kita dah, sudah dah, elok dah. Setiap kali kita buat main orang grup ni, ini ada grup dia. Puak-puak ni ada grup Habibi. Saat ni buat main pula ni Hababa. Ini pula kami BBB. Macam-macam nampak tak? Kita sedang berpecah. Banyak sangat sudah. Semua orang ambil kesempatan dengan bumi kita nak cari rezeki ni. Dengan cara yang ni lah, dengan cara yang tu lah, kita tak mau benda tu semua. Faham kan ni? Biar kita dengan cara kita, ya Allah, ya Tuhan. Duduk mengaji macam ni pun dah cukup dah, tak payah. Tarikat ni jalan tu jalan pakai kepala, sakit otak. Mampulah ya Allah. Pasal tu aku minta, ya Allah, tak mau nak panjang-panjang sangat duduk di sini, aku nak mati dah. Apa sambung lah. Tak tahu nak buat kerja apa dah. Tak tahu nak buat. Dalam duduk mengajak ni tumbuh macam cendawan. Ajaran yang tak senonoh. Kalau tengok dengan sister naik, saat ni kumpulan Syiah naik, saat ni Faisal Tehran pula, Allahu Akbar ya. Pasal dia pun orang berpengaruh. Budak-budak sekarang ni, orang muda senang cakap sikit saja, oh yes, mengaji dah. Ada faham? Allahu Akbar kabir. Okey, makanan belum disediakan lagi, jangan tengok aku. Okey. Yang ketiga, nak bagi habis hadis sahabat Sa'ad apa ni, kuliah subuh janganlah kedekut. Start pun baru tadi berapa minit je lagi, jangan kedekut sangat. Okey, nampak tak kan? Kita main pada jauh, tak kala nak ceramah setengah jam kot, kedai mamak pun 24 jam kan, sambung kan. Tengok yang ketiga. Nabi kata apa? Kalau nak syarah hadis ni memang menarik tau. Wa man'an wa hatin. Yang ketiga, tolonglah bila nak sambut hijrah ni, wa man'an, jangan ada kat diri kita man'an ni, dia tahan diri dia, susah nak bersedekah, susah nak bagi pada Allah. Dia bukan jenis bakhil tau. Dia man'an ni dia halang. Contoh, bila mai 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, dituntut untuk orang, Nabi kata kalau dia berkemampuan masuklah korban. Okey, 1 Zulhijjah sampai 10, kalau dia berkemampuan, dia ada duit. Pada masa tu dia ada duit untuk masuk korban, tapi dia tak masuk korban. Inilah nama dia. Dia menahan diri daripada.
Ini benda agama tak suka. Wa man'an, dia susah nak menderma, nak bagi ni susah. Wa hatin, jenis dia minta, ya Allah, murah rezeki. Mereka tu tampak hang. Duk murah, macam-macam Tuhan bagi kat hang, tapi kedekut nak mampu. Nampak tak? Bila mai tengok kok dah surau ni apa? Mai pelan-pelan dia kata, tak apalah, saya rasa surau ni saya nak sumbang sikit. Tang toilet tu kita tengok kecil nak mampu, badan saya besar. Alhamdulillah ada orang bagi dah. Selalu Ustaz jiwa Ustaz sakit kalau masuk toilet. Allahu Akbar, ya Allah. Kecil nak mampu, tu zaman mana tu? Tapi Alhamdulillah ada orang sumbang. Bila kita tengok, ada aku nak sumbang sikit lah. Nampak tak? Allah bagi mata kita nampak benda tu bergerak di hati, cepat bertindak. Jangan halang benda tu. Benda tu dah mai dah, hidayah dah mai dah. Aku sikit lah nak sumbang sekurang-kurangnya. Setiap orang duk ambil wudu, duk masuk di semayang, aku dapat pahala. Pasal aku ni susah jaga semayang, sekurang-kurangnya aku bagi kat masjid semayang dengan daripada sujud dan berdoa ni, kemungkinan daripada situlah yang subuh tak pernah mai boleh mai. Alhamdulillah. Subuh tak pernah mai, tapi boleh mai. Start daripada sedekah tu. Pasal tu sedekah ni wa yutahhiru tathhir, dia banyak membuang ke benda tak elok. Wa yutahhiru, setiap kali kita keluar, dia keluarkan semua benda-benda. Allah mimma razaqna wa mimma yunfiqun. Ada benda aku bagi kat hang, Allah kata aku bagi kat hang rezeki, hang keluar kat aku sikit, aku nak bersih hang. Mimma razaqnahum wa mimma yunfiqun. Bila setiap kali aku bagi kat hang rezeki, hang bagilah kat aku balik. Bukan hang tak nampak surau ni, apakah nak nampak surau? Dia nampak, bukan tak mau support surau ni, dengar kata surau ni tak lama lagi dia dapat nak buat masjid tu, saya tak mau derma. Okey. Bila buat masjid, okey saya nak derma. Dan nampak nak buat tang sana masjid, tang belah sana, duk minta, duk apply, nampak. Doa lah, mudah-mudahan dapat sana masjid. Nampak tak? Ada faham tu? Hampa ni bila nak faham? Berdoa. Senang saja nak faham apa infak, sedekah. Mudah faham. Kadang-kadang mengaji ni susah faham ni. Pasal Imam Ghazali kata apa? Bila anak murid dia masuk mengaji, susah nak lekat. Imam Ghazali kita keluar balik. Setiap kali nak masuk kelas, nampak tabung, sedekah dulu, bagi bersih dulu. Biar hang duduk dalam kelas lain keadaan hati yang bersih, mudah masuk. Penyakit hang ada, kadang-kadang harta hang tu bukan harta hang lagi, harta orang lain Allah bagi ke hang, suruh infak, hang tak nak infak, pasal tu hang susah. Dan ulama kata lagi, Imam Ghazali kata apa? Kadang-kadang hidup kita ni rimah. Ustaz, duduk di rumah saya rasa satu macam rimah, gelisah, tak tahu nak kata apa. Kadang-kadang duduk di rumah sampai tak tahu nak masak. Semalam sampai tomeh ni sampai apa pula, tak tahu. Kadang-kadang teringin nak makan, ada benda nak makan tapi tak terlintah nak makan apa. Nampak tak? Dia main rimah satu macam. Semua rimah tu daripada kita kena infak, buangkan benda tu. Ada sesuatu benda yang tak elok, kita infak dia bang. Ada faham? Tak ada aku nak tengok kutipan aku banyak tak banyak. Apa jaga daripada wa man an muhatin. Maka Nabi kata, ya Allah, jadikanlah hijrah diri kita ya Allah daripada, jangan tahan diri dan infak banyak. Ada orang tu keluar ambil lauk dah. Wahatin. Nampak tak? Yang seterusnya, Nabi dah masa Nabi dah. Jangan tengok aku macam tu kan. Wa kariha lakum qila wa qala. Yang keempat, wa kariha lakum qila wa qala. Nabi kata, pala aku benci sekali qila wa qala. Pala aku benci sekali. Maksud kata ada dua di sini. Pertama sekali, masalah agama tak boleh kata qila wa qala. Wa kariha lakum, aku benci. Kata macam ni, kata fulan macam ni, pendapat macam tu, aku benci. Contoh, example yang terasa sikit, bukan terasa sikit lah. Contohnya, bila orang tu mati, kita buat hari 3 lah kenuri, hari ke-7 lah kenuri, 40 lah kenuri. Kesemua hari yang kita tentu tu ada daripada mana? Kita kata ada tu depa buat, ada dini buat. Masalah juga, aku benci lah bercakap macam tu. Cuba kata benda ni mai daripada qala Allah wa qala Rasul. Cuba apa kata benda ni mai daripada Allah dan Rasul. Pasal agama ni mai daripada Allah dan Rasul. Awak apa sebut macam tu? Qila wa qala. Ada orang kata macam tu, ada orang kata macam ni. Cek tengok, tak ada langsung nas dalil dia. Kok mana dia buat ni? Nampak tak? Pasal agama dia kena ada dua. Pertama, contoh. Adakah benda yang kita buat tu, contoh tu ada, benda tu dibuat oleh Nabi ke sahabat, siapa buat. Yang kedua, ada dalil dia, bukti dia dah. Sebagaimana kedua-dua ni tak ada, jangan beranikan diri mencipta syariat. Bahaya. Inilah
Aku tak mau Nabi sampai di Madinah. Nabi kata aku tak mau benda qila. Kata di ni, kata di tu. Bodoh. Kata Rasulullah mana? Kata Allah mana? Agama ni mai daripada Allah. Agama ni mai daripada Rasulullah. Tu guru kita Rasulullah. Allah hantar dekat dia agama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa Nabi cakap semua wahyu. Nampak tak? Ya Allah Tuhan. Yang kedua dia kata kat sini, maksud sini kita nak cerita pasal orang, dia kata ghibah. Wa karihalakum ghibah. Ghibah ni macam ni. Kadang-kadang benda baik buruk orang tu pun dia tak mau. Macam kita cerita. Bukan nak kata lah Datin Mariam tu baguslah. Ya Allah, kuliah subuh pun mai. Ajak laki mai, tak tahu tak bisa jumpa laki dia. Tapi laki dia pun mai. Bukan nak kata lah ya tang kuliah subuh dia pergi saat ni buat kebajikan, macam-macam menyaga buku dapat RM2 bulan tabung. Macam tu punya bagus pun orang tak mau. Bagus bukan nak katalah dia ya Allah nanti ada dengan grup-grup dia. Saat ni ziarah orang ustaz tu, saat ni ziarah ustaz ni, pasal tu peribadi ustaz semua dia tahu. Dapat bila kita depa mai kita pun lari buat pakai macam malaikat, takut dia cerita contoh. Bukan wa karihalakum qila wa qala Allahu akbar. Maka bila kita cerita kebaikan dia kata ustaz janganlah cerita pasal kebaikan saya. Itu pun ghibah. Dia tak benarkan cerita tentang kebaikan dia. Saya tak mau ustaz cerita macam tu. Saya sedekahkan, saya buat apa pun, takut saya ada sifat riak. Bila ustaz terlalu duk puji sangat saya, takut ada sifat riak. Itu termasuk ghibah. Macam orang tu kata, ustaz jangan cerita dalam salah derma saya nak buat kerana Allah. Takut dengan ustaz cerita ni tadi berubah. Itu juga ghibah. Tak benarkan kita cerita tentang setengah orang dia tak suka cerita tentang kebaikan dia. Macam Imam Syafi'i atau Imam Malik. Imam Malik menangis tergesak-gesak. Menangis tergesak-gesak bila ada orang sedang puji dia. Ada anak murid dia Imam Malik, ada orang duk puji hang tadi masa kuliah duk puji hang. Dia baru ya Allah nak puji aku lepas mati, aku jangan puji aku lah ni. Pasal tu semua karangan kitab dia tak membuat lepas aku mati apa sambunglah. Aku tak mau. Bila apa duk bajak benda-benda aku tulis nanti apa duk ajak berkata ni Imam Malik, ni nama aku nak puji, aku tak mau. Aku takut riak. Subhanallah. Menangis tergesak-gesak. Imam Syafi'i pun macam tu juga. Bila mana ada orang puji dia, orang duk cerita dia kata bagus, dia menangis tergesak-gesak. Kalau kita puji kita kembang semangkuk tergetak-getak tergedik. Tambah-tambah kita pakai cantik kan. Allah tak tuduh hang cantik loh. Bukan nak kata lah cantik sangat. Allah kita pun hari ni macam ni, esok macam tu pula. Lusa pula dia tarik. Itulah dia buat satu. Apa dah? Allahu Akbar. Kita lagi puji Allah jalan. Tergedik-gedik tergetak-getak nampak tak? Subhanallah. Pasal apa? Penyakit riak ni dia berbahaya. Dia daripada penyakit, dia boleh dari segi hukum dia syirik. Pasal dia buat sesuatu nak dapat pujian orang bukan Allah. Allah gugurkan semua amalan dia. Allahu Akbar. Pasal tu kita memang sikap kita ni tak banyak, sikit nak nunjuk tu ada. Cepat-cepat astagfirullahalazim. Tengok lokek hang buat sedap dia kemas mangkuk. Orang puji kek mak nampak tak? Kadang-kadang kita ada penyakit tu. Kita bukan tak ada. Astagfirullahalazim. Ya Allah aku nak bagi makan kerana Allah. Kena lawan balik. Jangan biar penyakit tu jadi kanser, dia merebak. Bahaya. Kalau kita buat kerana Allah ni, esok ni kita pergi, dia gugur pergi amalan kita. Tuhan aku semayang, aku bosan. Semua amalan tadi lari, tak mau kat kita. Bukan kita buat kerana Allah Ta'ala. Dia ambil oleh Ashabul Araf, ambil amalan kita. Orang lain ambil. So yang seterusnya nak ambil dah. Wakaf satu soal. Makanan dah main dekat muslimat. Belum sampai lagi ayat, ayat tak sampai lagi baru makanan. Wakaf satu soal yang last. Wakaf satu soal. Jangan banyak tanya soalan banyak. Mengaji kurang tanya banyak. Macam ada orang tanya, sister-sister ni kita, why Allah Ta'ala buat subuh 2? You know subuh sepatutnya 4 rakaat. Kenapa waktu nak tidur 4? I think nak tidur 2. Dan masa kita bangun tu kita kena buat banyak exercise. Bodoh. Sister bodoh. Sepatutnya dah bangun pagi-pagi dah semayang banyak dah. Bila main subuh buat 2. Han jangan ingat tu 2, ada qiyam mulai dah. Nampak tak? Dia petikai tentang susunan rakaat, dia kata tak betul. Kalau ikut dia kata pergerakan badan, 2 rakaat tidak mencukupi lagi. Itu bodoh. Nampak tak? Bila dia cakap macam ni, Allah perbanyakkan pasal Nabi kata apa?
Nabi kata orang dulu daripada Nuh sampai ke Nabi Allah Isa AS, semua dipanggil kena malapetaka musibah. Pasal apa? Banyak soal sangat. Banyak soal sangat. Contoh, Nabi Musa kata kat Bani Israel, Allah Ta'ala bebaskan nampak daripada Firaun beratus-ratus tahun, daripada 400 tahun, 600 tahun hampa kena seksa. Hari ni Tuhan nak bebaskan apa? Tuhan nak bagi tu Baitul Maqdis kat hampa. Tuhan nak bagi Baitul Maqdis ni dekat hampa ambil. Tapi dengan syarat dekat Baitul Maqdis ni ada orang jahat sangat-sangat. Tugas hampa pergi berjihad. Jihad yang pertama sekali hukum syarak adalah Nabi Musa AS. Pergi berjihad, masuk berjihad. Masuk jihad. Apa dia kata? Musa aku nak tanya macam ni lah. Kami tak mau jihad lah Musa. Lah ni hang dengan Tuhan hang masuk dekat sana, lawan semua, elok dah bagi kami. Kau ajak. Bila Nabi Musa kata macam ni, dia jawab soalan banyak sangat. Dia berbahaya. Pasal satu Nabi kata, orang dulu ahlaka qablakum, orang dulu kena bermahalaka qaumul qablakum, kena musibah kecelakaan orang dulu pasal banyaknya soal. Masa nak mengaji mula-mula mai dulu. Nak tanya yang lebih-lebih tak. Pasal apa Allah bagi semua orang kena pergi kat Mekah nak? Dan Mekah pula kita pergi panas. Sepatutnya tempat yang Allah jadi tetamu Tuhan, tempat yang cantik macam New Zealand, like that. Why New Zealand punya cantik macam tu? Pergilah buat Mekah dekat sana. Mampu hang. Hampa ada dia tu panas sangat-sangat lah. Kalau pasal Mekah ada kat situ, kalau tidak tak mau pergi. Betul. Sebab dia cakap macam tu. Tapi ya Allah Tuhan, benda ni boleh rosak. Jangan tak banyak tanya. Okey? Semua nikmat yang kita tengok atas dunia ni cantik macam mana, macam New Zealand. Tapi Allah Ta'ala akan bagi, ya Allah Tuhan, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala, akhirat ni lain. Bumi lain, langit lain, punya cantik. Pasal tu Allah kata, wa nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma. Orang yang gila dunia sangat-sangat ni, nampak kecantikan dunia, aku bagi peluang dia menilau tampak dunia cantik. Esok ni bila dia main dekat aku, wa nahsyuruhu, aku himpun dalam keadaan buta. Wa nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma. Dia main kat aku butakan dia. Aku haramkan dia tengok benda cantik akhirat. Aku tak akan bagi. Pasal orang macam ni bukan jiwa akhirat, jiwa dia dunia. Hang pusing puas macam mana pun cantik dunia, habuk pun tak lawan akhirat aku. Ada faham? Yang last sekali dia kata kat sini, Nabi kata, wallahi wahai ansar wa idaatul mal, jangan membazir harta kamu, jangan bazir. Allah bagi dekat kita kadang-kadang harta asar ni'amihi. Kadang-kadang kita, Allah bagi kita ada kelebihan kaya sikit. Boleh tak kita nak pakai baju geren-geren? Boleh nak pakai cerita canggih-canggih? Boleh. Tapi jangan membazir saja. Jangan bazir saja. Jadi dah macam Abdurrahman bin Auf. Jangan membazir. Wa idaatul mal, jangan bazir. Tak perlu kita cerita tentang harta kita. Ini ikan mati pun nak cerita. Ikan aku mati. Aku belinya satu sekor ni 1,000, beribu mati. Apa dah? Hang gila kan ni? Apa dah kan? Dini cerita kolam rumah aku. Ni apa benda ni? Dini pula cerita rumah aku macam ni, dini kat belakang rumah aku macam ni. Kita tak perlu tunjulkan kekayaan kita yang Allah bagi kat kita tu untuk kita. Tak perlu. Ada orang yang kaya raya, bangsa lain pun ada kaya raya lebih daripada kita. Syarikat macam-macam ada. Tak tengok gila-gila pun. Nampak tak, rupanya kita buat gila-gila tu nak dapat duit banyak. Contoh, tak katakan siapa pun, cerita. Ada faham? Faham tak? Kan? Ni satu cerita yang tak wujud di mana-mana pun. Cuma nak cerita saja. Wa idaatul mal. Oleh sebab tu ya Allah, jangan bazir. Bazir tu banyak kadang-kadang orang tu Allah timbulkan harta macam Allah kata alhaqumut takatsur. Aku nak himpunkan harta untuk aku nak bagi dia lupa pada aku. Allah sibukkan dia dengan harta. Masjid tak ada, Quran tak ada, apa tak ada. Orang ni Allah hina dia di dunia. Hang ambil lah bahagian aku. Sebanyak mana aku bagi ke hang, aku tutup harta benda ni dengan hang tak nampak hidayah aku. Kadang-kadang rumah hang besar, selesa, tidur mangkit boleh, ekor boleh. Tapi bila main subuh hang tak boleh munajat pada aku. Semua harta benda ni hak aku. Semua hak aku. Pasal tu bila kita mengaji, yang pertama sekali kita kata apa? Kita mengaji dengan tujuan kita nak kenal Allah. Kita mesti nak kenal Allah. Yang kedua nak beriman dengan Allah. Yang ketiganya segala ibadat kita semua kenal Allah. Dan semua kita tahu semua hak milik ini hak milik Allah, bukan hak milik aku. Satu je hak milik aku ialah kengkapan.
Lagi semua hak milik dia, aku kena kembali. Dia pilih aku jadi orang kaya, aku kena bagi balik kat dia. Dan arahan ni arahan Allah. Kita kena beriman dengan arahan Allah. Allah arahkan jadi siang, jadi malam, jadi hujan, itu arahan Allah, kehendak Allah. Dan kita kena beriman dengan qada dan qadar Allah. Inilah kita mengaji. Inilah tujuan kita mengaji. Mudah-mudahan hari ini boleh cepat lintak macam mana pagi-pagi ni. Terpaksa kuliah pagi aku nak menjerit dengan apa? Sama nak tidur. Kalau kuliah pagi, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hampa nanti tidur aku seorang baca. Nampak kan? Oleh sebab itulah, inilah hadis dia, ya Allah Tuhan, mudah-mudahan kita beramal dengan Muharram besok kan Muharram. Besok nampak dah, besok Muharram, badan ni kita malam ni kita bercadang, kita nak sambut Muharram ni Allah Tuhan. Muharram ni tak ada apa fadail apa pun, puasa-puasa apa pun tak ada. Kan nampak tak? Kita nak puasa tapi tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan puasa, dia tak ada. Nak buat, okey? Salah satunya kita buat amalan ni. Pagi-pagi besok kita panggil mak kita, kak, aku nak ra'i lah hadis ni. Hadis ni sebut dekat aku yang pertama sekali, aku nak nak ra'ikan mak aku nak ra'ikan anak perempuan aku, nak bagi hadiah dekat dia anak perempuan aku nak bersedekah, nampak tak? Aku nak kurangkan bercakap pasal orang, dan aku tak mau tanya banyak, aku nak mengaji banyak, nampak tak? Dan aku tak nak jadi harta benda aku membazir sangat-sangat, tak mau. Kurang-kurangnya kita jadikan amalan dalam bulan Muharram ni, bulan yang Nabi sebut dengan sahabat-sahabat golongan Ansar, jagalah diri kamu, mudah Allah jaga kita. Setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kalimah Ustaz sendiri kita sudahi dengan tasbih. Subhanakallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka. Doa kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih, wa nusalli ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, taqabbal anna ya Allah doa, taqabbal anna doa, wa taqabbal anna ya Allah salatana. Ya Arhamar Rahimin, nas'aluka wa nastaghiitsu bika an tardaha lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkan iman bagi kami Allah, tetapkan iman bagi kami Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, dengar ceramah teringin nak buat balik-balik jadi balik lolak ya Allah. Kami lemah Tuhan, kalau Hang tak tolong kami, tak bantu kami, siapa lagi nak tolong ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah ya Allah, bagilah kekuatan bagi kami Allah. Ampun dosa kami Allah, ampun dosa mak bapak kami Allah. Jadikanlah kehidupan kami sentiasa di bawah rahmat-Mu, hidayah-Mu, petunjuk-Mu ya Allah. Bimbing kami semua ke dalam ihdinas siratal mustaqim. Jangan menampakkan kami ajaran sesat ya Allah. Ya Allah Tuhan, peliharalah bumi kami ya Allah, peliharalah bumi kami ya Allah, jagalah bumi kami ya Allah. Jangan kami berpecah ya Allah. Tuhan, sesatukanlah hati kami ya Allah. Cukuplah ya Allah, cukuplah yang kami sedang berpecah ya Allah. Ya Allah, bagilah silaturahim di kalangan kami kuat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bagilah diri kami, rumah tangga kami, anak pinak kami jauh daripada musibah kecelakaan ya Allah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Manusia,